Allah. Jangan kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita jumpa, walaupun lewat sikit pagi ni kita dapat teruskan dan kita dah masuk bab yang penting. Cuba tengok muka surat berapa tu Haji Mia? 21. Bukan 21. Bukan muka surat 21. Bab solat. Bab solat. Semalam kita dah baca definisi solat. Definisi solat tu kita dah baca semalam. Bagaimana dia menceritakan dari segi bahasa. Bahasa ni yang kita selalu cakap lah, yang saya selalu ulang, dia adalah terjemah. Banyak kita yang faham, kadang-kadang ni kita lebih faham dari segi bahasa. Bahasa ni cuma terjemah, dan dia kadang-kadang dia tidak menerangkan maksudnya sebenar. Macam kita katalah, kalau kita belajar tauhid, kita kata la ilaha illallah, yang kita selalu pegang tiada Tuhan melainkan Allah. Itu je kita pegang. Itu bukan makna yang dikendaki. Itu adalah terjemah je. Terjemah. Tapi apa makna? Itu yang kita belajar kat tauhid. Sebab tu ulama dia kata la ilaha illallah ni ada 13 makna. Kalau kita faham terjemah saja, maknanya kita macam terjemah. Dia terjemah ni dia tak cukup. Dia nak kena faham makna dia, apa maksud kalimah tu. Sama juga macam solat ni. Kalau kita kata terjemah, dia hanya doa. Adalah solat ini terjemah dia doa kan. Doa yang baik. Yang semalam saya cakap lah semalam. Kelas online semalam saya kata doa yang baik. Tapi adakah cukup untuk kita faham terjemah ni, solat ni doa yang baik? Dia bukan hanya doa. Dia adalah satu gabungan yang kita tengok dalam kitab tu. Dalam kitab tu kata apa? Ia adalah gabungan beberapa perkataan. Perkataan yang kita dah cakap semalam dah. Perkataan dia apa? Dia adalah gabungan daripada beberapa bacaan yang wajib dibaca dalam sembahyang.
Dia adalah beberapa perkataan. Maknanya kalau satu perkataan tu kita gagal baca dengan betul, maknanya solat ni tak jadi lah. Tak ada nama solat. Nama apa? Nama lah apa-apa, senaman ke apa benda ke, bukan solat, bukan. Lepas tu dia dikatakan, ulama tulis dia adalah gabungan beberapa satu. Dalam kitab kata apa? Perkataan. Perkataan ni bacaan. Dan kita dah cakap semalam, bacaan ni dia ada 5 kan. Satu, ucapan takbir. Takbir ihram tu, Allahu Akbar. Jangan salah sebut. Salah sebut memang tak sah. Ramai orang salah sebut. Kalau kita tengok imam-imam yang dah berumur kan, tak surau-surau lah selalu. Kat masjid saya jarang dengar lah, tak surau. Kat kampung ramai salah sebut kan. Dia sebut Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Kalau kita dengar, kita kena rakah. Kalau waktu kita berkata kita dengar, kita jangan ikut sembahyang dia. Salah. Allahu Akbar. Dia panjangkan hamzah wasal. Dia alif ni, lam ha tu, yang depan tu dia ada bulat. Bulat itu tu. Macam short separuh. Itu nama dia hamzah wasal. Hamzah wasal ni nak baca dia kena tengok huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga tu atas atau depan, atas atau bawah, dia baca atas. Allahu Akbar. Kalau dia baca Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Sebab apa? Takbiratul ihram tu bacaan wajib. Kalau dia salah baca, maka gabungan tu tak cukup lah. Gabungan tu tak cukup. Bila gabungan tu tak cukup, apa yang berlaku, dia tidaklah dipanggil solat. Ada juga orang sebut Allahu Akbar. Lepas tu nak belajar syarat khas. Nanti kita masuk bila masuk rukun takbiratul ihram, dia ada syarat khas. Itu namanya syarat rukun. Dia ada 21 syarat untuk takbiratul ihram. Kita tak belajar, kita tak tahu, kita bimbang, selama ni takbiratul ihram salah. Itu yang bimbang. Lepas tu ulama dia bagi syarat umum, syarat khas macam mana. Supaya apa? Dia tak nak orang salah sembahyang. Ramai orang salah sembahyang. Sebab apa dikatakan salah? Contoh saya bagi itulah, Allahu Akbar. Bila hamzah wasal ini pada kalimah Allah dipanjangkan, Allahu Akbar, yang tadi tu saya kata, makna dia bertukar. Bila hamzah wasal ini dipanjangkan, makna dia adakah. Patutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila disebut Allahu Akbar, makna dia adakah Allah Maha Besar. Macam petikai lah. Lepas tu dalam kita kata, kalau dia tahu makna dia masih sebut, maka kufurlah dia. Kalau dia tak tahu makna dia sebut, dosa besar lah dia. Dia berdosa besar, sebenarnya tak sah. Tak adalah kufur, sebenarnya tak sah. Bayangkan kalau 40 tahun dia buat begitu, dia kecil. Dia mula 15 tahun dia sebut Allahu Akbar, sampai tua Allahu Akbar. Kenapa balik pada tadi lah, tak belajar. Lepas tu dikatakan rukun qauli tu ada 5 tu, antaranya takbiratul ihram ni salah sebut habis sembahyang. Ada yang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, pula panjang. Alif dekat alif kaf bara tu dekat akbar, Allahu Akbar. Itu pun makna lain-lain juga. Allah adakah Maha Besar? Tengok kita tak sedar, tak belajar. Atau dia kata Allahu Akbar, ada juga imam sebut itu. Mereka kampung dengar Allahu Akbar, dia kata. Nak rukuk pun sama, Allahu Akbar. Bar pula panjang. Lepas tu dalam syarat takbiratul ihram tu dikata tak boleh panjangkan depan, tak boleh panjangkan belakang. Allahu Akbar, makna dia apa? Allah gendang besar. Bila akbar, maknanya gendang besar. Dan kita kata tabuh besar. Tabuh yang ketuk dum itu nama tabuh. Itu baru 2 cerita syarat tu.
Dia ada 21. Nanti kita belajar kat takbiratul ihram. Lepas tu saya kata kalau tak belajar memang ada kemungkinan takbir salah. Belum cerita Fatihah lagi. Fatihah ada 10 syarat. Kemudian cerita lagi Fatihah ada 10 syarat. Antaranya syarat tu yang banyak orang buat silap apa? Hendaklah dia menjaga 14 tempat sabdu. Fatihah dia ada 14 tempat sabdu. Lepas tu masa Fatihah ni kita belajar pula kat mana sabdu dia. Kalau kita sebut 13, tak salah Fatihah. Dia ada sabdu ada 14. Itu nama dia 14 tempat tasydid. Tasydid ni maknanya syaddad. Daripada perkataan syaddad. Syaddad ni maknanya berat. Mid, din, iya. Itu dia. Walau. Tu. Dhalin. Yang nombor 14 tu tak lam. Dhalin. Ini yang ramai orang tak sebut ni. Sabdu yang ke-14 itulah yang ramai orang tak sebut. Menyebabkan apa? Batallah solat dia. Kenapa? Dia tak belajar syarat sah Fatihah. 10. Boleh buka kebanyakan kitab semua sebut syarat ni. Safinatun Najah sebut, Hidayatul Sibyan sebut, Natul Musalli sebut. Bilangan tu kadang dia rangkum lah. Safinatun Najah kata 18. Kifayatul Muqtadi kata kalau dia kata 16. Kifayatul Muqtadi kata 18. Kalau kita tengok Hidayatul Sibyan 21. Semua kita sebut syarat ni. Takbiratul ihram syarat begini, Fatihah syarat begini, baca tahiyat akhir syarat begini. Dia sebut hendaklah engkau menjaga akan 19 tempat tasydid, 19 pada bacaan tahiyat akhir. Kita tak tahu kat mana sabdu-sabdu ni. Kita tak baca, ada kita tinggal, ada kita tak perasan. Tak salah sembahyang. Kenapa? Solat ni gabungan beberapa perkataan. Perkataan itulah maksudnya bacaan. Kalau tak belajar sembahyang guru cakap apa? Engkau bersedia nanti mati mata kau terbeliak. Kenapa kau terbeliak? Mana sembahyang aku? Mana sembahyang aku malaikat? Bila kau sembahyang sebenarnya kau salah. Takut malaikat jawab itu. Waktu tu nanti dia akan cakap macam mana dalam Quran kata apa? Rabbi irji'un. Rabbi irji'un. Qala rabbi irji'un la'alli amal salihah fima taraktu. Supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tinggalkan. Dan nampak amal soleh semayang tak ada. Silap. Kenapa silap? Balik daripada tadi tak belajar. Itu saya kata bilangan orang sembahyang berganda lebih banyak daripada bilangan orang belajar. Betul tak? Tadi subuh berapa orang? Sini. Berapa orang lebih kurang? 20. Dan datang belajar solat ni kan 10 orang aja. Itu saya kata bilangan orang belajar, orang lebih gairah datang solat subuh jemaah. Itu bagus tu, datang jemaah bagus. Daripada bilangan orang nak belajar ilmu tentang solat, tentang tauhid, tentang fiqh, tentang agama. Tak ramai orang gairah itu. Sedar tak dia ada kemungkinan dia akan buat salah dalam solat. Ni online lagi ramai. Online ada 50 orang. Kalau hari-hari tak puasa dulu malam-malam dekat 200 orang. Dekat 200 orang lebih ramai. Online lebih ramai. Mungkin ni jauh ni. Kedah ada, Johor ada, Perak ada, Pahang ada, Terengganu ada. Tu tak apalah, online dah jauh kan. Tak datang macam mana. Apa yang saya nak kata, mesti spend time. Mesti korbankan waktu rehat kita. Kalau kita nak amal, kita diterima. Lepas tu perhalusi ibadah ni. Lepas tu dalam saya dah cakap dulu, dalam kitab Mustika Hadis, dia ada 3 pengarang kitab tu. Mereka garang sama-sama lah. Dia orang kata apa syurga ini disediakan untuk 2 jenis manusia. 2 jenis manusia. Kita kena masukkan kita dalam kategori ni. Pertama, dia giat atau giat, G-I-A-T. Giat ni dia sungguh-sungguh lah. Dia giat berusaha mengesahkan ibadah dia.
Dia berusaha mengesahkan semayang dia lah, berusaha mengesahkan puasa dia giat berusaha. Nak sahkan kena tahulah apa benda yang boleh sahkan dia. Sama juga macam semayang, nak tahu kan, mesti tahu ni rukun qauli, ni begitu, ni begini. Ni nak baca gini, ada syarat dia gini. Tu mengesahkan ibadah. Nombor dua, dia berusaha, giat berusaha mengesahkan amal dia. Satu, dua, mengesahkan akidah dia. Lepas tu dia belajar tauhid. Amal ni nak sah macam mana? Dah amal, dah semayang, nak jaga jangan runtuh semayang, jangan terdapat pahala, jangan riak. Riak macam mana? Tu nak belajar tasawuf pula. Dah amal kena syukur. Syukur macam mana? Nak belajar tasawuf pula. Lepas tu fiqh atau tasawuf dia katakan fardu ain. Kalau kita kalau tak belajar kan, memang kita ada kemungkinan amal kita ni tak tahu pergi mana. Tu yang sangat bahaya tu. Jadi dia gabungkan beberapa perkataan. Perkataan ni maksud apa? Perkataan ni maksudnya bacaan yang wajib dibaca. Ada berapa? Ada 5. Baca takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat atas Nabi. Tahiyat akhir lain, selawat atas Nabi lain. Tahiyat akhir ni dia sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daripada at-tahiyyah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nama baca pada tahiyat akhir. Lepas tu selawat atas Nabi. Lepas tu ucapan salam. Ini kita kena hafal lah. Lepas tu ada benda kita kena hafal. Belajar ni kita kena hafal. Kita kena hafal. Lepas tu ada peperiksaan. Betul tak? Belajar kan? Tanya soal, kita boleh jawab. Kenapa kita jawab? Kita dah hafal. Sebutkan rukun qauli dan solat. Itu dah kena hafal lah. Tulis. Kalau salah baca, habislah memang. Lepas tu rukun qauli ni saya kata semalam ada 4 syarat umum. 4 syarat umum. 4 syarat umum. Dia 5 rukun qauli ni kena ikut 4 syarat umum. Umum ni maknanya semua ni kena ikut syarat ni. Nanti dalam ni ada syarat khas. Ada syarat dia sendiri. Syarat khas ni nama dia syarat atas rukun. Syarat yang secara umum ni 4 syarat umum. Rukun qauli tu beberapa perkataan tu dalam kitab dia kata itu maknanya rukun qauli. Dipanggil dengan nama rukun qauli. 1 tak boleh tukar huruf, 2 tak boleh tambah huruf, 3 tak boleh kurang huruf. Pada huruf aja tak boleh 3 benda. Tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh tukar. Ini 3 syarat. Lepas tu lagi 1 syarat. Telinga kena dengar. Kalau boleh salam macam ni, tak sah semayang. Qauli ni syarat telinga kena dengar. Telinga siapa? Telinga kita. Baca Fatihah dalam hati. Takbir dalam hati. Allah. Hu akbar dalam hati. Tak sah semayang. Disyaratkan telinga kena dengar. Kenapa? Dia adalah rukun bacaan. Baca tu keluar dengar. Baca bukan dalam hati. Sampai orang takbir bar mana sah semayang. Kalau imam baca al-bar tak sah semayang. Hu'at dekat mana? Hu'at dekat hati. Tak sah semayang. Lepas tu dia kena baca syarat takbiratul ihram. Hendaklah dia mendengar akan ke-8 hurufnya. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Kan 8 ni kan? Dia kena dengar 8 huruf. Itu syarat khas yang kita belajar pada rukun takbir. Tak boleh tambah huruf. Tak boleh tambah huruf. Kalau huruf dia banyak tu lah. Kalau Fatihah tu 142 lah. Tak boleh baca alham dan tambah 1 huruf lam lagi. Macam lam tu bersabdu alham. Ada baca gitu. Alhamdulillah. Dengar betul-betul, dengar bunyi alham. Dia alham tu ha pedas tau. Kalau Melayu kita panggil ha pedas. Alhamdulillah dia bunyi kalau baca alhamdulillah tu kan ha pedas. Itu ha bulat, ha simpul. Maknanya tukar huruf. Tukar huruf. Bismillah dia baca bismillah. Dia tambah huruf sin. Itu tambah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tak keluar? Mim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mim tak keluar. Mim syarat dia nak keluar, bibir kena rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bawa keluar mim. Mim ni marahnya ni. Mim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kurang huruf. Kurang tak boleh, tambah tak boleh, tukar tak boleh. Nak kena jaga-jaga kan. Assalamualaikum. Lam alif la. Assalamualaikum. Itu paling kurang nak kena baca. Ada orang sebut Assalamualaikum. Apa salah tu? Lam tambah lagi satu, betul. Assalamualaikum. Jangan tutup mulut dulu. Assalamu. Kalau dia kata Assalamualaikum, dia dah tambah mim. Mim dah dua. Assalamualaikum. Habis semayang. 30 tahun semayang itu, 30 tahun tak terima semayang. Kenapa tak belajar lah. Tu akibat tak belajar ni bahaya. Ulama kan dia cakap dalam kitab kan, ilmu itu cahaya. Dia ajar budak-budak kat pondok. Jahil itu merbahaya. Betul bahaya. Kenapa tak sah semayang? Silap. Assalam. Assalamu. Bukan assalam. Lepas tu ulama tulis garis panduan tu tak boleh tambah huruf. Dia kata tambah huruf, jangan tambah apa-apa huruf, jangan sabdukan apa-apa huruf. Jangan kata assalam. Bila assalamu, mim tu 2 kali, lam mu kan sebut 2 kali. Allahu akbar. Apa je salah tu? Allahu akbar. Apa salah? Allahu. Dia dengan Allahu. Dia macam apa tak? Lam ha sangat. Kan ha 2 kali sebut. Allahu akbar. Saya dengar bunyi imam sebut tau. Tapi yang selalu silap ni imam yang dah berumur lah. Kalau muda-muda ni nampak mereka dia betul-betul lah. Allahu akbar. Dia sebut ha 2 kali. Kalau kita semakin dengar je, terikut. Kalau dia ruang tegur, kita tegur. Tapi orang tua ni kita tegur. Dia ada kuntau. Tu kuntau kan. Dia ni keturunan Haji Bat ni tuan tegur, mengamuk dia ni. Kita harap dia boleh datang pada kelas. Macam ni kan. Maksudnya kita tak cakap siapa salah lah. Mari kita sama-sama betulkan apa yang kat kita. Sama-sama kita betulkan. Bukan kita kata engkau salah tak. Bila kita belajar, kita dengar lepas tu dia check, balik dia check. Aku macam mana selamanya aku baca Allahu Akbar. Saya dengar tau. Sebab saya dengar ni saya cakap ni. Kita dengar. Bila kelas tu kelas isyak, saya dah sepanjang isyak tempat lain. Saya datang, dia belum habis semayang. Dah kan habis semayang lah. Saya dengar tak bunyi takbir di kolam tu. Allah. Dia sebut macam mana? Allahu Akbar. Saya tersalah ni. Saya ada isi-isi dia takbir ihram macam mana? Dia kata itulah. Itu juga Allahu Akbar. Itu. Saya harap bila saya belajar dia ada, tapi dia tak ada. Selalunya orang sini dia tak duduk belajar. Lepas semayang ni dia cabut balik. Selalu dia tak duduk belajar. Kalau dia duduk belajar, dia akan tahu silap. Betul tak? Orang nak tegur tak berani. Dia jadi imam sejak surau tu ada. Mana orang boleh tegur? Orang tak boleh tegur. Saya kata kena bila beritahu. Dulu ada satu ustaz tu. Dia ni dulu dia jadi lembaga fatwa Negeri Selangor. Nama dia Ustaz. Dia ada belajar. Saya belajar dengan dia dulu kitab Minhajul Abidin. Dia ngajar kat office lah. Saya ikut dia kat office. Dia bulan sekali 2 kali dia datang ke office. Mana yang saya tak obsession tu saya dapat ikut dia lah. Tapi tak dapat sepenuhnya. Dia pernah cerita dia ni ahli lembaga fatwa ni Selangor dulu lah. Masa dulu kisah lama ni. Dia kata dia datang surau, ada imam tak kepil macam ni. Ini
Allahu Akbar. Sebut betul kepala. Allahu Akbar. Itu dia cakap dengan jemaah. Jadi nak balik tu dia sembang dengan satu pakcik ni. Dia kata, pakcik, imam ni macam salah takbir ni. Dia kata gitulah. Tapi orang pun tak kenal dia. Dia bukan orang terkenal lah. Pakcik tu kata, apa salah? Tu kepala tu. Allahu Akbar. Ini anggota apa ni? Kenapa belajar anggota besar? Ini anggota besar ni. Kepala, tangan, kaki kan. Pinggang ke gitu-gitu ke, tapak tangan, garuk macam ni, tangan tak gerak, tapi ni tapak tangan gerak. Tapak tangan ni anggota besar, yang anggota kecil ni kat sini je. Allahu Akbar. Betul. Kenapa dia katakan batal? Itu yang kena belajar tu. Nama dia fi'il khabir. Fi'il khabir dia apa? Perbuatan yang banyak. Khabir. Kalau dia tak batal tu fi'il khalil. Itu kalau kita Arab dia sebut fi'il khabir, fi'il khalil. Ma makna fi'il khabir? Dia kata apa makna fi'il khabir? Perbuatan yang banyak. Antaranya menggerakkan anggota 3 kali. 1, 2, 3. Habislah semayang. Lepas tu dia kata dulu ada jemaah tegur ustaz. Tu dia kenalkan diri dia. Saya ni ustaz, saya ngajar. Tu saya beritahu lah salah. Dia kata dulu ustaz ada orang tegur. Tapi itulah, dia kata orang tua-tua kan payah sikit. Kalau tidak masa ketua tu tangan beraya tu. Tangan beraya tu dah had. Kalau dia beraya macam ni, ini adalah sepadan. Kalau begini, okey, 2. Ni 2. Tapi kalau di depan sepadan ni 4. Banding 1 di 1 lah. 4. Main batal. Macam ni. Tu nyai turun. Saya banyak jumpa orang-orang macam ni. Saya banyak jumpa tau. Kat rumah saya ramai. Kenapa dia lepaskan tangan ni tau. Lepaskan. Dia lepas, dia tak kontrol. Nampak? Dia lepaskan. Macam benda jatuh diri lah. Kena begini kan. Ya Allah, ya Allah. Dia kena kira kan. 2, 4, 6, 8, 10. Bukan 3 menggunakan, 10 menggunakan tau. Saya akan cari masa sebab saya tak tahulah. Dia macam, dia bukan kebetulan ni Allah atur. Ada kat rumah saya. Dia selalu semayang sebelah saya. Itu yang saya yang jadi bersalah sangat pun. Dia selalu boleh semayang sebelah saya. Macam kebetulan lah. Dia macam kebetulan. Kan kita perasan lah. Ya Allah, kita perasan. Kalau yang sebelah ni kita dengan ekor mata nampak. Mesti dia. Saya dengan cari masa yang sesuai. Dulu tu hari saya cakap lah. Saya pergi dekat dia. Orang lain datang pula. Ustaz sibuk kata sembilan bulan puasa. Allah, aku baru nak cakap begini. Kita tak boleh cakap depan orang ramai kan? Kita kena jaga maruah orang juga. Kita kena cakap slowly dengan dia. Cakap bang, bayang tu tangan tu abang dengan ni takut batal. Kita cakap takut batal, jangan cakap batal. Kita cakap takut batal. Bagi dia lebih hati-hati. Tapi kita kena prepare apa dia akan cakap. Mentally kita kena taruh tembok kesabaran dulu. Takut dia jawab benda yang kita, aku tahulah aku 2 kali digaji. Ni yang memang ni. Kita kena fikir aku apa cakap apa pun tahan. Aku 2 kali digaji, aku tahulah. Mana ada syarat sah semayang digaji. Betul tak? Syarat sah semayang ni semayang betul. Jangan goyang lah. Turun je sok. Jangan lepaskan tangan tu, kontrol tangan tu. Okey, jadi tadi apa? Ustaz cerita apa? Lama dia kata dia pun tengok dekat papan kenyataan kan nombor kan, Imam Bilal. Dia kata apa nombor nama imam ni? Dia sebut lah. Dia pergi kat port, dia ambil nombor. Dia kata telefon. Dia kata nama saya Marsudi. Saya ni
daripada bahagian lembaga fatwa lah. Dia kena ada gigi lah supaya orang tu dengar cakap dia. Tapi orang tu macam tak berapa terima lah. Kata dia kata tak apa lah, dia macam cakap lah. Akhirnya dia kata dia telefon pengurusi. Pengurusi pun macam yelah otai kan, dia kata nak tegur pun susah. Dia kata itulah dia orang lah. Dah lama dia telefon Jais, minta Jais panggil dia, betulkan, atau kalau tak nak minta tukar imam lain. Saya beri kat tu dia terpaksa buat, kata sebab apa? Dia nak selamatkan makmumnya semayang. Ini Allahu Akbar. Itu hatta kalau sekali gerak sekalipun gitu, ada kitab kata sunat ni dah dua. Sunat ni angkat tangan sunat. Perkataan sunat, tangannya sunat tu pun dikira sebagai gerakan. Ada kitab kata itu. Dua, cukup dah dua, jangan buat itu. Bila ikut perkataan dia kata sunat pun dikira pergerakan, dah batal lah tiga. Pada kata sunat. Sebab tu ada kitab kata kalau kita baca benda sunat, betul baca dapat pahala. Kalau kita baca benda sunat, salah baca, ada ulama kata tak batal pahala, tak batal semayang. Ada ulama kata batal semayang. Sebab yang kita baca tu tidak dikira ayat Quran, tetapi sebagai perkataan yang lain. Lepas tu yang sunat pun baca betul baca, dikira sebagai perkataan yang lain. Perkataan yang lain apa? Bacaan. Bacaan, bercakapan yang lain, bukan bacaan Quran. Lepas tu kita kena faham benda ni. Kalau nak solat diterima, kita kena korban masa untuk belajar. Kalau kita tak korban masa untuk belajar, guru cakap apa? Engkau bersedia dah tengok sembahyang kau masuk longkang lagi. Dia kata gitu ni. Orang baca apa tanya akhir, dia kan kena jaga 19 tempat sabdu. At-tahiyyah itu sabdu yang pertama. Dekat mana tu? At-tahiyyah. Huruf apa yang sabdu tu? Ya. At-tahiyyah. Baca itu. At-tahiyyah. Biasa dengar tak orang baca At-tahiyatul? Sebelah kita orang baca betul tak? At-tahiyatul. Ada baca At-tahiyatul, dia At-tahiyyah. Orang baca At-tahiyatul mubarak. Biasa dengar, saya biasa dengar orang baca. Dan ada orang suruh cek dia punya apa, dia punya surah akhir. Dia kata okey bacalah, saya dengar At-tahiyatul. Mula-mula dah salah. Apa salah Ustaz? Dia kata buka, ambil handphone, buka, baca dengan tengok. Apa salah? Okey, baca balik At-tahiyatul. Tengok handphone, apa salah? Cuba baca dengan tengok. Dia tengok At-tahiyyah. Nampak? Sebab tu dalam syarat sah tayat akhir ni, syarat dia ada berapa syarat Antaranya mesti dia menjaga 19 tempat sabdu. Maknanya kalau sebut 18 habis. Fatihah 14 tempat sabdu, 14 tempat sabdu. Kalau sebut 15 tak sah. Alham dah tambah satu lagi. Bismil tambah satu lagi jadi 16. Patutnya 14 je. Tak ada le. Dia alham, dia tak ada sabdu. Bismil bukan bismil. Ini kita tak hati-hati. Dan kita tak belajar dengan betul. Ini bagai apa? Tak sah semayang. Tu yang dia suruh cek tu. Cuba cek dia baca. At-tahiyatul abid lah. At-tahiyatul dia at-tahiyyah. Kenapa? Sebab rukun ni tak boleh kurang huruf. Bila at-tahiyyah sabdu tu dia menunjukkan apa? Dia tunjukkan apa? Dua kali, dua huruf. Tapi dalam tulisan digabungkan huruf ni dia guna apa? Tu yang gigi tu. Itu gigi sabdu tu.
Dia tunjuk satu, sebut. Dua, sebut. Itu maksud dia. Sebut dua. Ya dah pakai. Pakai balik. Ya. Hiya. Itu nama sabdu. Itu nama syadat. Syadat ni sabdu. Tasdid. Tasdid ni perkataan asal dia syadat. Syadat ni maksudnya berat. At-tahiyya. Mid din kan berat sebut tu. Mid din. Iya. Salawatut tayyibah. Itu nak jaga-jaga. Kalau kita salah sebut tayyibatul lillah. La. Kalau sebut tayyibatul lillah, apa yang tak ada? Ha. Salawatut tayyibatul lillah. Ha tertinggal. Lillah bukan la. La lain. La lain. La disebut tayyibatul lillah. Tinggal satu ha. Bila tinggal satu ha, kurang huruf. Bila kurang huruf, langgar syarat. Bila langgar syarat, tak sah lah bacaan. Tu ramai orang tak hati-hati. Lepas tu sekali kita tengok bacaan dalam buku. Buka lah internet pun ada lihat ni. Tayyibatul lillah. Assalamualaikum. Tu dulu guru kata jaga-jaga. Jaga apa? Jaga ain-ain. Assalamu alaina wa ala aiba. Kan 3 ain tu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah hissalihin. Itu ibadillah. Ibadillah tak masuk ha. Bukan ibadillah, bukan. Ibadillah al-ilah. Hissalihin. Ibadillah tak masuk ha. Yang tadi yang mula-mula tadi tayyibatulillah masuk ha. Kalau kita tak hati-hati kan. Kalau kita tak hati-hati, betul lah guru kata, nanti kau mati kau terlihat, mati kau semayang kau tak ada. Ni paling takut Dah kita baca ayat sajadah kan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Lagi? Na'amal salihah. Kita baca setiap Jumaat. Kita baca setiap Jumaat. Kejap-kejap Ni kenapa ni? Diorang ni tak dengar suara apa? Ada masalah apa? Ada apa? Tak ada, tak dengar suara? Okey. Dengar. Kan. Jadi. Nak ujung-ujung kan tanya. Okey. Apa tadi? Dari kamu ni? Bila amal solihah. Amal solihah. Saya dah okey. Kita dengar imam baca setiap Jumaat ya, tapi malam ni kita tak ambil perhatian. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Dia kata apa? Bila engkau tuntut ilmu, engkau mesti membuat koreksi pada dirimu. Kalau bahasa Melayu kata koreksi lah. Engkau mesti buat pembetulan pada amalmu setelah engkau minta ilmu. Maksudnya apa pun tuntut ilmu dulu, lepas tu betulkan amal kan. Kalau tidak, dia kata nanti engkau akan berjerit di padang mahsyar. Dalam kitab katalah, engkau kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana absarna, kami dah lihat, wa sami'na, kami dah dengar, farji'na, kembalikan kami. Kembalikan mana? Kat dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah, supaya kami dapat buat amal soleh. Kami dah lihat apa? Nampak dah neraka, dengar dah neraka punya suara yang mengerikan. Nampak dah buku amal kami dibentangkan. Banyak benda tak betul buat. Farji'na, dia kata, engkau akan jerit kata-kata pada masyarakat. Farji'na ya Allah, farji'na, kembalikan kami. Kembalikan kami.
farjina na'mal amal solihah. Kan kita baca kan? Bagus baca tapi tak siapa yang dapat rasa. Kenapa? Tak faham. Imam baca, imam tak faham, imam tak rasa. Makmum baca, makmum dengar. Dia kadang-kadang ada orang datang masjid Jumaat subuh je, dia kata dia nak sujud tilawah, nak sujud sajadah. Hari lain tak datang. Lepas tu hari lain datang sama. Tak apalah dia nak sujud sajadah tu, baguslah tu. Tapi dia nak ambil pengajaran tak apa yang imam baca. Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal solihah. Allah kata dalam Quran, nanti kat akhirat nanti manusia akan kata tu. Dia dah nampak ni neraka ni, nampak neraka tu datang. Itu dalam kitab kitab apa? Musik hadis bab beriman pada hari kiamat. Dia kata apa? Neraka Jahannam itu ditarik menggunakan 70,000 tali. Dan satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Satu tali ni 70,000 malaikat pegang, tarik. Dan jumlah tali yang ada adalah 70,000 tali. Malaikat yang diperlukan 4.9 bilion. Bilion tu lah, bukan juta tau. Untuk tarik neraka Jahannam ni, tarik ke tengah-tengah pada masyar. Malaikat Jahannam ni baca satu kawah yang sangat dalam. Dia tarik, malaikat tarik. Malaikat bukan tenaga dia macam kita. 4.9 bilion malaikat tarik. Waktu tu orang dah dengar dah. Neraka yang mengaum, orang dengar dah. Dalam kitab kata 100 tahun lagi nak sampai kepada masyar. Bunyi ni dah jelas. Sampai malaikat-malaikat di sana pun berlutut takut. Mereka berdoa, Ya Rabbi salimna, Ya Rabbi salimna, selamatkan kami daripada dia. Siapa? Neraka Jahannam tu. Waktu tu lah orang-orang yang tak beramal atas muka bumi, dia akan jerit bahasa Al-Quran ni. Rabbana absarna, kami dah lihat neraka Jahannam. Wasami'na, kami dah dengar lah. Bunyi dia yang sangat menakutkan. Farji'na, wahai Tuhan, kembalikan kami. Na'mal solihah. Itu dalam surah tu. Sekarang memang tak rasa apa-apa kan? Tak baca agama pun tak rasa apa-apa. Sebenarnya tak sah pun tak boleh sah. Kesedaran tu Allah tak bagi. Allah tak bagi kesedaran pun tak rasa apa-apa. Kalau Allah bagi kesedaran, kita akan tinggalkan waktu lihat kita untuk pergi belajar pada Ain. Kenapa? Takut sebenarnya tak sah tau. Cukuplah kau dapat itu dalam hati. Tapi sebab rasa ni tak semua orang Allah bagilah. Tak semua orang Allah bagi. Ada orang Allah bagi dia beramal, tapi Allah tak bagi dia ilmu. Kenapa? Allah tak terima amal dia sebab ilmu tak ada. Allah tak terima amal senang ni, dia stop je ilmu ni yang belajar. Jangan rasa penting yang belajar. Jangan rasa penting. Rasa belajar ni ada masa belajar, tak ada masa tak ada. Kerja kan nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dia kata begitu. Tahu dia kata nak buat macam mana? Kena ijaz lah. Kalau malam pun tak boleh kerja, pergi cari selesai satu Ahad pagi-pagi. Tak tahulah kalau pagi ke malam, subuh ke isyak, hari-hari kerja. Sampai pukul 12 balik, keluar pukul 5 pagi, 12 balik hari-hari. Kalau di situ cari kerja lain. Betul tak? Cari kerja lain. Minta dengan Allah, Ya Allah, aku kerja ni tak boleh belajar, Ya Allah, bagilah aku kerja lain. Allah bagilah. Ini bukan nak cari kerja lain, jadikan alasan. Habis sebenarnya tak sah apa? Tak boleh lah apa? Boleh cakap malaikat, boleh cakap daripada masyarakat, aku kerja wahai Tuhan. Boleh. Aku sibuk, engkau bagi aku sibuk, sebab tu aku tak dapat nak beramal dengan betul. Nanti Allah akan datangkan apa? Nabi Allah Sulaiman. Dia bukan perintah manusia je, dia perintah angin, dia perintah binatang semut, semua dia perintah. Dan dia tak taat. Dia kata ni umat ni hamba aku lagi sibuk dengan kau. Ada orang kata dari kiamat dia kata apa? Ya Allah, engkau beri aku cantik, engkau beri aku handsome, engkau yang beri aku cantik. Macam mana aku nak beramal dengan betul? Orang sibuk ini dengan aku, ini dengan aku, puji-puji aku. Allah datang dengan apa? Nabi Allah Yusuf. Ni hamba aku Nabi Allah Yusuf. Dia jauh lagi cantik dengan kau. Nabi Allah Yusuf ni kalau lalu, orang kata apa? Perempuan kata apa? Ini malaikat ke orang? Tu orang dulu dia tahu yang cantik ni malaikat, bukan orang. Dan Zulaikha ni
dia baginya pada orang-orang perempuan ni apa? Yang cerita dalam sirah kan. Dia bagi potong buah kan. Potong buah. Dia suruh je Nabi Yusuf ni lalu je. Tak berhenti. Lalu. Tengok perempuan tengok potong buah, terpegun sampai jari putus. Kita boleh try lah. Nanti kalau Nabi suruh perempuan masak kat dapur. Potong pokok lah. Potong bawang, potong apa? Nak masak-masak ni lah. Potong cili. Apa tu kita lalu. Kita lalu lah. Kalau ada yang putus jari, handsome. Cuba lah try. Kalau dia potong, siapa tu? Musain. Tak muka. Tak handsome. Siapa tu? Edi Imam. Handsome. Siapa tu? Oh tu Haji Mio. Tangan potong tak? Tak. Oh Haji Mio. Haji Mio datang. Baru Haji Mio datang. Ji tolong beli ni. Tangan tak putus. Tu confirm tak handsome. Kalau lalu muntah lagi teruk lah. Siapa tu? Borai tu kan. Borai lagi teruk. Orang tengah potong bawang. Lagi teruk lah. Tak handsome ada macam ni. Nabi Allah Yusuf tu, dia punya cantik Lepas tu orang kalau mengandung kan, dia suka bagi surah apa perempuan mengandung? Nabi Yusuf, supaya anak cantik. Kalau anak cantik sangat pun masalah besar tau. Betul tak? Lelaki kalau handsome sangat pun susah tau. Biar muka kita pecah rumah pun tak apalah orang kata. Betul. Kalau kita cantik sangat orang ni WhatsApp, orang ni ajak, orang ni gitu, orang ni tawar macam-macam lah. Dan tawar ni pun tak baik lah. Biarlah muka lebih kurang sederhana pun tak apa, tak handsome pun tak apa. Tak ada masalah. Ini nak cantik, nak kawal nak cantik pun senang. Kecuali kita tak ikut syariat, mudah lah. Tu nak kena, jangan beri alasan. Jangan beri alasan aku tak belajar. Tapi cari alasan macam mana aku nak datang. Ada orang kata kiamat disebut kan, dalam kitab kata kan. Ada orang kata, ya Allah kau beri aku miskin. Aku kena kerja siang malam bawa Grab, bawa Lalamove, bawa Ninja Van. Kau bagi aku miskin. Allah datangkan Nabi Allah Isa. Miskin dia sampai makan kulit kayu dengan mak dia, bawa pokok. Kalau orang kampung dah halau dia. Betapa susahnya hidup dia. Kena boykot semua. Tapi dia jadi orang yang beriman. Allah bagi tunjuk ni. Ni hamba punya gini. Engkau kata cantik. Ni hamba punya cantik, Nabi Allah Yusuf. Bila dia minum air tu, boleh nampak air tu turun. Dia pergi kawasan kebuluran, ditunjuk muka dia, dia bercakap. Dia jadi menteri kan. Dia bercakap, orang tengok muka dia sebulan kenyang. Sebulan kenyang. Kerana telinga muka dia cantiknya sampai tak perlu makan. Orang tengok muka kita lagi kuat macam darah. Tahu? Duduk makan kita tak ada selera lah. Dia begitu, sedap nak makan. Terbalik. Kenapa? Muka tak handsome. Orang tengok muka dia dan kita kata adanya sebulan tak perlu makan. Ingat kat dia. Ingatkan Nabi boleh dah tahan tu lah. Kalau dia gratis tak boleh. Ingatkan Nabi Allah Yusuf. Ingatkan dia sampai dia makan. Bila nak jumpa lagi? Pergi tempat kebulur letak di muka dia. Orang boleh tahan kebuluran. Tu dahsyatnya Nabi Allah Yusuf ni. Allah jadikan muka dia tu sampai adik-beradik tiri dia cemburu. Dia kata bapak dia ni sayang lebih pada ni, padahal bapak dia tak sayang lebih. Tapi sebab cemburu, dia ni cantik, dia ni baik, bapak dia sayang dia. Dia ada dua orang adik-beradik yang sama bapak sama mak. Ada lagi adik-beradik dia, bapak ayahnya yang sama bapak mak ni geram dengan dia. Kan cerita tu kan. Dia baling Nabi Yusuf dalam perigi, suruh buka baju, ambil darah apa-apa, taruh. Dia kata Nabi Yusuf telah dimakan. Adik-beradik. Kita, anak kita rebut Astro je. Kita dah menjerit satu kampung ni. Bergaduh rebut Astro je. Anak Nabi Allah Yaqub ni dicampak dalam perigi buta. Lepas tu dia kata dah mati. Nabi Allah Yaqub ni tahu. Dia tahu. Dia dah syak, dia tahu. Anak-anak dia buat cerita. Dia kata apa? Nak sabar kali dia kata apa? Sabrun Jamil. Tu Sabrun Jamil tu.
Sabrul jamil ni apa? Apa makna dia kalau kita kata sabar itu indah? Para Nabi ni dia rasa sabar ni keindahan bagi diri dia. Akhirnya dia jumpa balik kan, cerita dia kan. Dia jumpa balik bila dia dapat mencium bau baju Nabi Yusuf yang dia bawa pulang oleh ada orang jumpa dia bawa pulang. Akhirnya Allah temukan balik dengan anak dia. Itu sabrul jamil. Orang marah-marah kita bulan puasa ke bulan tak puasa, cakaplah sabrul jamil. Indahnya bila aku sabar. Indah memang indah. Kalau tak sabar jadi marah. Bila marah, apa yang sakit? Hati yang sakit. Mana yang indah? Sakit ke sihat? Sihat yang indah. Sakit tak indah. Geram. Betul? Sakit geram. Sabarlah, sabrul jamil. Waktu sakit ni kalau orang kata, ustaz sakit hati saya. Sakit hati saya. Dia marah lelaki dia. Nampak dia sakit tu? Sakit hati saya. Bunyi sakit tu perkataan tu. Sakit hati saya ustaz. Dia mak dia sukun dia panjang. Belajar sabar. Dan dia kata tarikh solat ini gabungan beberapa perbuatan. Gabungan beberapa perbuatan. Perbuatan ni dibahagilah kepada dua. Apa dia? Satu perbuatan badan, perbuatan anggota jasad. Itu nama dia apa? Nama dia rukun fi'li. Fi'il. Melayu panggil fi'li ni sebenarnya kata Arab juga. Perbuatan badan, fi'il. Lepas tu kalau kita batal semayang, dia kata kau telah melakukan fi'il khabir. Perbuatan yang berat, yang banyak. Kalau tak batal semayang, fi'il khalil. Khalil ni maknanya sikit, macam ni garuk. Ni fi'il khalil. Ni anggota apa? Anggota khalil. Kalau macam ni batal. Kenapa? Ini tapak ni fi'il khabir. Anggota ni khabir, anggota berat, anggota besar. Kan garuk gini, kena garuk gini. Lepas tu kau nak garuk ni kena pak anggota besar ni dulu. Pak ni letak. Lepas tu gerak ke apa? Gerak kat ni. Nak gerak ni. Batal mayang. Tapak ni dikatakan, tapak ni ke bawah, dikatakan anggota besar. Nak anggota kecil dari sini. Ni anggota kecil ni. Ini gerak berkali tak apa. Lepas tu ada fi'il khalil, fi'il khabir. Jadi ada berapa? Berdiri betul. Itu rukun apa? Rukun fi'li. Berdiri betul. Berdiri, syarat dia betul. Nanti kita belajar bab berdiri. Apa maksud betul? Lagi apa? Rukuk. Sifat dia tumakninah. Sifat dia tumakninah. Kalau rukuk tak tumakninah, tak sah lah. Sebab sifat dia tumakninah. Tumakninah ni apa? Diam pada anggota, tetap tenang, tak bergerak, tak berguncang, tak semua tak ada. Pada kadar tempoh sekurang-kurangnya boleh baca perkataan apa? Subhanallah pada kadar yang sederhana. Subhanallah. Itu tempoh dia. Bukan subhanallah, itu cepat sangat. Bukan subhanallah. Itu lama sangat. Subhanallah. Subhanallah. Tempoh tu bukan kata baca. Tempoh dia diam tu. Rukuk tu, kalau kita rukuk subhanallah, dia bangun. Sah. Tapi tak baca kepada Nabi Azim, tak apa. Itu sunat. Itu namanya sunnah ayat. Ada lagi sunnah dan semayang. Nama dia apa? Apaan? Ada berapa perbezaan? 4. Nombor 1 apa? Yang kita beza. Satu dari segi tuntutan, apaan lebih kuat daripada hayat. Nombor 2 dari segi tampalan.
jabar. Kalau dalam kitab kata dia sebut jabar. Jabar ni tampal, cukupkan. Wajburni kan, cukupkan. Dua dari segi tampalan. Apa? Abad kalau tinggal sunat tampal dengan sujud sahwi. Sunat ayat kalau tinggal tak sunat tampal dengan sujud sahwi. Satu tuntutan, dua tampalan. Satu tuntutan, dua tampalan. Tiga bersekutu. Bersekutu. Kalau hayat ni dia bersekutu dengan rukun. Bersekutu tahu tak bersekutu? Beriring, berserta, itu nama bersekutu. Bersama. Allahu Akbar. Mana hayat? Allahu Akbar. Apa ni hayat? Angkat tangan. Angkat tangan. Rukun ni apa? Baca. Baca. Jadi angkat tangan itu bersekutu dengan baca. Betul baca iftitah. Iftitah ni hayat. Allahu Akbar kabira. Bersekutu dengan apa? Berdiri. Berdiri rukun. Berserta dengan iftitah. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillah. A'udzubillah tadi bersekutu dengan apa? Berdiri. Lagi bersekutu dengan apa? Surah Fatihah. Fatihah. Bersekutu dengan Fatihah. Sebab hayat ni bersekutu dengan rukun. Surah bersekutu dengan Fatihah. Lepas tu nak turun rukuk, Allahu Akbar. Kenapa kata Allah Akbar? Sebab nak rukuk. Jadi Allah Akbar tu namanya takbir intiqalat. Bersekutu dengan rukuk. Tu nama dia tu dikatakan tu. Sunat ayah bersekutulah ia dengan rukun. Faham tak ni bersekutu ni? Kita nak kena faham beza dia. Bila kita faham beza, kita fahamlah benda tu. Betul tak? Macam ni. Ini nama apa ni? Semua tulis Cina ni. Mak ke Cina. Hand sanitizer kan? Betul tak? Dia mesti ada beza dengan ni. Betul? Apa beza dia? Ini kau jangan minum. Kau minum kau masuk hospital nanti. Atau kau ambil air ni, malam-malam kali kira apa air tawar ni. Ambil ni, kita buat perasa sikit, pak masuk. Masuklah dia tengok. Nak meninggal buat. Kenapa? Ini beza dia. Ini bukan untuk minum, ini untuk minum, ini untuk hukuman. Ini untuk jasad, ini untuk hukuman. Ada beza. Kenapa beza? Kita faham. Kita kenal. Sekarang ni muncung ni memang popular ni, dia ada ni. Tak ada orang akan minum. Ini benda ni dikatakan macam alkohol lah. Macam benda keras kan, nak berhukuman. Masuk perut, dia mati. Itu kita faham. Hay'ah dia macam ni, ab'ad dia macam ni. Jadi dia beza dari segi tuntutan, dari segi keperluan tampalan, dari segi bersekutu. Bersekutu. Kalau ab'ad dia tak bersekutu, dia berdiri dengan sendirinya. Tayat awal dengan duduk dengan baca dia sendiri. Dia berlari jadi apa? Kucing. Dengan anjing yang besar. Berdiri dengan sendirinya. Dia stand alone. Itu nama dia ab'ad. Witir, dia ada bacaan dia sendiri. Dia ada berdiri di sendiri. Lepas tu ab'ad ni berdiri ketika baca kunut. Berdiri tu dia bukan kata berdiri tidak. Tak. Berdiri untuk baca kunut. Lepas tu selawat dan salam pada kunut. 3 ab'ad. Kan? Kalau yang lain apa? Duduk tayat awal, baca tayat awal, selawat pada Nabi dan tayat awal.
Cuma cerita dari awal. 3. Nombor 4 apa? Sunat apaan tidak dituntut dibaca di luar solat. Tapi sunat ayat dituntut untuk dibaca di luar solat. Baca apa? Nak baca surah luar solat pun boleh dituntut, ada pahala. Nak baca Subhana Rabbiyal Azim kat luar, kan dibaca kan? Subhana Rabbiyal Azim. Subhanallah wa apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kan subhanallah sebut kan baca. Mai dituntut baca luar solat. Maknanya ada 4 perbezaan. Jadi 4 ni yang membezakan antara abad dengan hayat. 1, tuntutan pada kekuatan sunat. 2, tuntutan kepada tampalan sunat. Nombor 3 adalah perbezaan pada bersekutu atau tidak. Nombor 4, tuntutan untuk dibawa di luar solat. Itu 4 perbezaan yang kita faham tu. Itu dalam abad dengan hayat. Itu ulama susun kan. Sunat-sunat solat ada sebelum solat, ada 2, azan dan qamat. Dalam solat ada 2, ab'ad dengan hayat. Tu azan dan qamat tu ada beza. Dari segi baca pun tak sama. Kalau azan lagi kuat daripada qamat. Kau boleh qamat dengan azan sama kuat. Mana tak ada beza. Kalau azan satu kampung dengar, kalau qamat sini cukup. Carikan mic tak apa. Kalau pakai mic pun perlahan. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu azan. Tak boleh qamat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Kenapa? Tak ada beza macam qamat. Azan ni panjang-panjang. Hayya 'alas solah. Qamat hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Itu beza dia. Suara azan ni suara dia kuat, qamat ni suara dia perlahan sikit. Itu beza dia tu. Setiap tu ada beza. Tu kalau kita dapat buat beza tu, tapi kadang-kadang kita tengok macam tak ada beza kan, sama je. Tak boleh, sebab dia ada beza dia, supaya mengenalkan apa azan apa qamat. Tu ada dua-dua kan. Sunat sebelum solat, azan dan qamat. Sunat dalam solat, ab'ad dan hayat. Sunat lepas solat, zikir dan doa. Kan ada dua-dua tu kan. Dua. Sebelum, dalam, selepas. Kan dia bagi-bagi. Kenapa ulama bagi? Supaya kita lebih mudah faham. Okey, dia kata perbuatan, gabungan beberapa perbuatan. Satu dikatakan perbuatan jasad. Ada berapa? Ada 5. Berdiri betul, rukuk tamakninah, i'tidal tamakninah. 2 kali sujud tamakninah. Duduk antara 2 sujud tamakninah. Duduk pada tahiyat akhir. Tu ada berapa tu? Ada 6. Kalau salah rukuk tak sah, salah sujud tak sah. Jadi apa benda yang mengesahkan, yang boleh kita buat panduan supaya setiap rukun perbuatan ni sah? Apa nama tu? Dia mesti ikut syarat. Syarat apa nama dia? Syarat tarukun. Syarat tarukun. Lepas tu dia belajar rukun-rukun ni syarat dia apa? Supaya kita pastikan. Kita je kena pastikan supaya kita sah. Contoh apa? Contoh sujud. Sujud dalam kitab kata berapa syarat? 8 syarat. Lepas tu kena hafal, kena tahu. Pastikan sujud kita sah. Bukan pastikan sujud orang, sujud kita sah. Apa 8 tu? Turun sujud setelah sempurna i'tidal. Ini contohnya begini. Menghantarkan 7 anggota sujud ke bumi. Apa 7 anggota sujud? 1 dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 jari kaki. 7. Nombor 3 apa? Memastikan anggota dahi tidak berlapik sewaktu dihantar ke bumi. Itu ada lapik. Bila dia clear. Turun sujud setelah sempurna i'tidal. Apa maksud sempurna i'tidal? Dia mesti buat 4 perkara yang wajib pada i'tidal. Apa dia? Bangkit i'tidal setelah sempurna rukuk. Berdiri pada i'tidal seperti mana berdirinya dia sebelum dia rukuk. Bangkit i'tidal dan qasad i'tidal. Ada tumakninah pada i'tidal. 4. Jadi nak sujud,
mestilah dia turun sujud setelah sempurna i'tidal, menghantar 7 anggota pada bumi, dahi tidak berlapik. Hendaklah dia menekan kepala dia pada bumi waktu sujud. Hendaklah punggung dia lebih tinggi dari kepala dia waktu sujud. Dia tak boleh sujud pada benda bergerak dengan bergerak di musalli. Itu dah kena belajar semua ni. Nak belajar semua benda ni. Lepas tu mesti ada tumaninah pada sujud dia. Tu dikatakan 8 syarat sujud. Kalau kita belajar sedangkan sujud ni dikatakan perbuatan. Maknanya kalau perbuatan ni satu perbuatan salah, maknanya semayang ni tak lengkap. Bila gabungan tak lengkap, tak dipanggil semayang. Tak dipanggil semayang, maknanya apa? Semayang tak sah. Ni lepas ni tak boleh ponting dah pula ni, kena porok sampai 13 rukun. Sunat tak tahu, boleh tahan lagi. Tak buat tak apa sunat. Tapi rukun tak pandai habis lah memang. Habis lah. Dulu Rasulullah dah cakap dalam hadis kan, orang yang diterima semayang dia akan gembira. Orang yang tak terima semayang dia akan duka cita. Nanti kat akhirat nanti Rasulullah kata, orang yang terima buku amal ni, dia tengok performance dia prestasi kat bumi, dia tengok, wow ni dapat pahala, dia akan tunjuk dengan orang. Waktu tu tak ada riak-riak lah. Dia gembira tak tahulah, melompat ke, berpeluh-peluh ke, ni dulu kita belajar susah, tengok Allah bagi kita pahala, seronok lah. Sedangkan Rasulullah kata, orang yang tak terima semayang dia akan berduka cita. Kesal dia yang berpandangan. Kesal kenapa lah dulu aku tak belajar. Itulah Quran kata kan, orang yang dibakar dan neraka, dia kata apa? Kenapa lah aku kawan dengan dia ni. Kawan yang dia nak pergi mancing je. Bukan orang sini, orang sini. Orang sini sambil mancing sambil mengaji, aku tahu. Orang lain mancing aja kerja, belajar gambar tanah itu. Kenapa aku kawan dengan kau? Dia pun cakap dekat, kenapa lah aku kawan dengan kau? Kau pun sama dengan aku. Dulu dalam neraka, jaga-jaga. Tadi kawan orang mengaji, kita rajin belajar kan. Masuklah grup dalam Facebook ke, masuk grup-grup kelas-kelas ni, tahu lah kelas ni ada, kelas ni ada kan. Tak masuk mana tahu. Tempat belajar ni Kuala Lumpur berlambak, kita nak tanah je. Lepas tu ada lagi satu perbuatan, nama dia apa? Perbuatan hati. Okey, nak tanya bertanya. Sembahyang Jumaat. Kalau orang yang ambil alasan sembahyang Jumaat bagi orang lain tu mana? Tak boleh. Dia macam mana? Dia dipilih ke beratur? Walk-in. Bila usaha datang cepat. Kalau ada usaha datang cepat tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Kalau dia duduk rumah, dia andai kan? Dia andai memang dia tak mau semayang lah. Macam kita puasa betul tak? Ada masa ada orang gastrik. Sebenarnya saya jumpa sepupu saya lah. Bukan sepupu, 2 sepupu. Dia, saya rasa umur dia lebih kurang umur abang saya lah, 64. Panggil dia Adong lah. Dong, sihat? Saya tanya isteri dia, sebab dia suruh isteri dia operate. Akak sihat? Okey lah dia. Dia kata Alung pun tak sihat dia. Alung kalau pukul 4 dia, wah macam merasa perut macam-macam rasa. Tapi tahan juga lah sambil buka dia. Maknanya kalau dah tak tahan, baru boleh buka. Tak boleh dah pergi pagi lagi, pergi order McDonald's sarapan, burger. Tak boleh. Pagi-pagi dah order Grab. Tak boleh. Kena niat dulu, kena sahur dulu, kena puasa dulu. Belum pukul 12 dah rasa macam nak pingsan ke apa benda, makan. Tu boleh. Sama macam pada Jumaat. Kena usaha dulu pergi beratur. Gate buka pukul 12, dia datang cepat lah. Sini gate buka berapa? 45. Datang 45. Ini pukul 12.45 baru dah mandi, memang dah penuh. Kena ubah lah norma baru apa? Datang cepat. Saya datang lah 12 lebih lah. Masa tu walk in. Masa tu 300 lah, masa tu 300. Saya baru datang, saya bawa beg, bawa sejadah,
bawa Quran sampai masuk masjid aja pergi cari kursi. Kursi apa tu? Tu kursi tu. Ambil kursi, kan duduk jarak-jarak kan. Jadi kalau nak sembahyang kursi je boleh tak sebelah. Ambil kursi lagi. Sebab apa? Lama nak duduk ni, pukul 12 sampai pukul 2. Kalau orang muda dia boleh tahan kan. Saya pun kadang saya boleh tahan, ada masa saya tak boleh tahan. Kejap akan menyingit. Jadi kalau tak tahan tu ambil kursi duduk. Baca Quran sedap, betul tak? Bawalah semua, tasbih bawa, kaunter bawa, Quran bawa, sejadah bawa, handphone bawa, power bank pun bawa. Kalau dah tak larat nak baca Quran, lama tu dah tunggu. Sejam subuh sebelum azan kan. Buka lah YouTube, ceramah ustaz-ustaz kita, guru-guru kita ni, ambil dengar. Kitab pun bawa kadang. Tengok. Muka surat ni, bukan kitab ni. Belajar rakaman. Ni kat masjid ni. Tengok. Sampai peringkat tu saya buat. Kalau tak bawa apa-apa, memanglah bosan. Betul tak? Kalau saya nak zikir dia, kita ni bukan wali. Wali kalau zikir, hati dia gaib lah. Kita ni baca subhanallah, kira 20 kali. Subhanallah, subhanallah. Kepala mula turun. Subhanallah. Diam. Kita ni peringkat paksa lagi. Lepas tu kena buat macam-macam aktiviti. Dah bosan baca pula Al-Kahfi. Pergi tak dapat baca. Semalam juga baca Al-Kahfi. Al-Kahfi kalau korang 20 minit, dah 2 minit dah. Lepas tu selawat 1000 kali. Selalu selawat diri sikit. Kali ni sekali baca 12.5 selawat. Baca 1000 kali. Kalau baca Allahumma shalli ala Muhammad bab asas 13 minit dah habis 300. Kalau 39 minit dah habis 1000 dah. Macam-macam benda boleh buat lah. Jangan tengok orang sana muak, tengok orang sini muak. Memanglah penat. Macam kita lah naik kapal terbang kan, mesti kita nak kena baca kan, dia bagi buku baca. Jangan bosan. Lama bosan lah. Malah lah sekali Jumaat ni leceh lah. Lama benar nak tunggu. Memanglah tak ada buat apa. Jadi tak boleh kata duduk rumah, tak payah mayang lah, orang dah penuh. Tak boleh assume. Tapi masjid saya ni berapa? Ini 100. Ni masjid karya. Ni sejak 100 ni diorang tawar pakai WhatsApp lah. Siapa ada WhatsApp boleh pergi. Siapa tak ada WhatsApp tunggu giliran lah sebab ramai kan. Macam minggu depan nama saya ada. Dia susah tu dia dijemput. Jadi masuk je tengok nama dia baru masuk. Nama tak ada masuk. Tak apalah dah bercakap betul lah bukan orang rela pun nak buat apa. Rela pun dia ikut undang-undang yang dia tentukan. Tapi kena usaha lah untuk datang. Saya dulu masa Selangor tak ada sembahyang saya pergi wilayah. Pergi menantu saya kerja kat masjid. Dia pegawai Jawi. Tak boleh masuk. Pergi pula ada masjid depan tu tak boleh masuk. Empat masjid dia pergi. Semua dapur balik apa lagi pula. Pernah kena sekali itu. Tapi yang penting usaha kita lah untuk dirikan Jumaat. Kalau kita kata tak payah lah. Tak payah, memang hati kita tak berapa nak sembahyang lah. Itu je sebenarnya. Okey, lagi soalan. Abang Razak ada kat tangan. Tanya. Salam Abang Razak. Jahil. Okey. Ini Abang Razak tanya ni. Abang Razak pengurusi surau apa? Al-Munir Nanding. Dia belajar online. Soalan dia kenal kan? Orang sana pun ramai kenal sini. Orang sini saya sebut nama-nama orang semua orang kenal. Makno semua dah kenal kan. Semua Musain ramai orang kenal. King Kong ni glamour juga lah. Apa dia tanya, bagaimana kita nak tahu yang diri kita lepas daripada perkataan jahil murakab? Sebab dalam kitab sebut kan, ramai orang jahil. Jahil ni ada 2 jenis. Satu murakab, satu lagi basit. Basit ni dia tak tahu, dan yang dia tahu yang dia tak tahu. Itu basit. Dia sedar, dia tak tahu. Itu namanya basit. Murakab ni
Murakab ni maksudnya berlapis. Apa lapisan? Lapisan dia. Dia tak tahu satu lapisan yang dia tak tahu. Atau lapis tu. Dia tak sedar yang dia tak tahu. Dia ingat dia tahu. Allahu Akbar. Betul aku sebenarnya, betul. Dia ingat dia tahu. Rupanya dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Itu arwah guru Tuan Haji Azra'i kata dulu. Murakab ni berlapis. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Basit, dia tahu yang dia tak tahu. Jadi aku memang tak tahu, aku kena belajar. Tu jahil basit. Murakab, aku ingat aku tahu. Kau sebenarnya tak sah. Mana aku tahu? Aku ingat betul. Itu murakab. Jadi nak keluar dari murakab ni, mula-mula dia kena tahu yang dia tak tahu. Dia kena convert diri dia jadi jahil basit. Bila dia tahu yang dia tak tahu, baru dia rasa nak belajar. Betul tak? Tapi kalau dia rasa aku tahu, dia belajar. Alah, dulu darjah 2 dia belajar semangat. Darjah 2. Darjah 2 dia belajar apa? Aku tak nikah dulu dah belajar semayang lah. Betul ke? Betul. Itu jahil lupa. Tahu tapi tak ingat. Itu jahil lupa. Itu namanya jahil melupa. Lupa nak kena buat apa? Ulang kaji. Itu nama ulang kaji. Kajian itu diulang. Kenapa? Dulu pernah kaji, dulu pernah belajar. Tapi lupa. Kenapa lupa? Lama tak belajar. Saya dah 3 tahun pencen kan. Kadang saya nak mengingatkan nama kawan saya yang 3 tahun saya tak sebut. Saya ingat tau. Saya kata, siapa nama kawan saya ni? Dulu dia sakit. Nama dia daripada R. Saya tanya rumah. Apa nama kawan awal abang yang nama R? Nama dia R. Razali. Ingat. Rafini. Baru ingat. Makan masa nak ingat. Kalau saya dulu ada sakit, dia sakit. Di mata dia tak nampak. Kalau dia minta medical board, dia minta berhenti, dapat papasan perkisor lah, dapat duit tu. Sakit, dia sakit. Macam dia sakit lah, dia tak sign nak pingsan macam. Saya fikir, apa nama dia kawan ni? Dalam saya tengok dalam contact list, orang nama R. WhatsApp kan, tengok muka dia, ni Rafini. Kau ingat Rafini? Muda lagi ya? Dalam ujung 40-an. Kenapa kita tak ingat? Kenapa? Lama tak sebut nama dia. Macam ni kita selalu sebut lah. Dia selalu sebut Musa'in sebut Haji Mio. Takkan lupa nama. Tengok jauh ingat nama. Tapi kalau satu hari nanti kita dah pindah 4 tahun, kita kata siapa nama Imam kita tak ingat. Nama tak sebut. Kamu macam dah belajar tapi tak ingat. Kenapa? Lama tak belajar. Lama tak ulang. Lama tak kaji. Lama tak ulang. Lama tak kaji balik. Itu lupa. Jadi benda ilmu ni selalu lupa. Sebab apa? Dia panduan harian amal kita. Dia panduan harian. Maknanya hari-hari buat, hari-hari benda ni kena di sebelah. Terlupa dia. Baik, dia pandu kita. Jadi kalau lupa, nak kena ulang. Belajar hari-hari pun tak ingat. Belajar hari-hari, besok tanya pun lupa. Ini kan belajar 5 tahun lalu, lagi dah lupa. Betul tak? Saya cerita ni perbezaan abad hayat. Bulan depan lepas raya saya tanya, tak ingat, baru sebulan. Betul tak? Baru sebulan tu. Kalau 10 bulan, lagi tak ingat. Okey, lagi soalan cepat nak berhenti ni. Kalau disebut sini Allah, berapa maksimum yang dibenarkan? 14 harakat. Lebih 14 batal. Kita tengok ke kedai minyak masak maksimum 2 botol. Kita terus ingat, takbiratul ihram maksimum 14 harakat. Gitulah. Pergi mana pun ingat ilmu. Betul tak? Azan 21 zakat. Azan 21. Apa? Azan 21. Azan dia tak pasti Yang tu mungkin juga azan dia tak pasti.
Azan ni dia bentuk nazam. Nazam ni dia boleh lagu-lagukan lah. Lagu-lagukan. Tapi Fatihah dia kata lebih 14. Allah, jauh 14 ni. Boleh semput nafas. Kalau orang tak pakai 14, tak sampai. Allah, panjang kan. Panjang nafas. Apa dulu? 14. Okey, lagi tanya. Bukan sebut Allah bukan tu. Dia asal dia Allah. Allah. Tapi alif lam jalalah ni. Kalimah Allah ni dipanggil lam jalalah kan. Ditebalkan itu asal dia Allahu Akbar. Asal dia lam biasa. Tapi bila Allah ni ditebalkan bukan bukan tu. Ada kata Allahu Akbar. Orang sebut kan. Saya pernah dulu dengar orang sebut Allahu Akbar. Akbar pun ada macam orang putih. Akbar, bukan Akbar. Ni orang Melayu ni mami. Kelang Johor dulu kat pejabat saya dengar. Allahu Akbar, bukan ak. Orang putih masuk Islam pun sebut ak, kau boleh sebut ak. Kau nak ak apa? Allahu bukan ak. Kaf ni sifat dia apa? Keluar angin. Angin tu nama sifat keluar angin tu apa? Tu nama hamas. Kena tukang ak. Kalau ak tu kan, tu dah jadi apa? Kalau kalahnya macam apa? Berdetakan. Ak. Kalau ak tu kau kalah. Ak tu betul. Ab. Ak. Jadi kalau kalah ni ada Koto baju den kan 5 kan. Kena tajuk dulu sikit lah. Kalau sebut Akbar, ada orang akan dulu saya dengar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kalah lah kau pun kalah. Dia hamas. Hamas apa? Dia keluar angin ni. Dia berada dengan kau. Kul kalau pegang tak keluar angin. Kul tak keluar angin. Qul wallahu ahad. Kalau kul, tu dah keluar angin. Tu dia berbeza dengan qaf. Nak belajar sikit tajwid lah. Nanti kau suruh Musta'in ajar. Jangan kata Musta'in muda tak nak adil, dia dah tua. Dah tua tak ada gigi, tu dia kata. Dulu kursus imam saya pergi dulu 2007 kan. Kena baca seorang baca. Ada abang tu kata, Ustaz maaf lah giginya dah tak ada, dia kata. Kerana kan masa tu campur dengan orang Sabah Penam. Pait Gombak, Pait Ulangan. Lepas tu ada orang Sabah Penam nampak kosong, dia datang lah penuh kan kota bila ajar. Giginya sudah tak ada, dia kata. Tak apa, gigi tak ada, tak apa, baca apa yang ada. Ustaz kata, Ustaz pun Jawa. Dia tu dulu juara Kariah Negeri Selangor 1985. Darul Teranum. Dia masa ajar kami tu umur dia 62. Fikir 2007 umur dia 62. Kita suruh dia belajar Taranum dah apa dia panjang betul lah. Dia kata nafas ni mau ada senaman ni ada senaman pula. Tapi nak pernah belajar lepas ni jumpa lah di kantin. Tu yang orang rumah ni dia ajar lah cara tarik nafas. Ada pula tanya, Ustaz kalau macam nak kuat tenaga batin ada pula gitu. Tak kata aku ni ajar Taranum. Sebab nampak dia tegak tau ni. Tegak tau. Badan tegak. Suara panjang lah untuk tinggi nafas. Besok try 14 rakaat. Allah try. Oi, pingsan. Saya kena kelas dia. Allah pingsan. Balik kita dengar dia baca Quran. Balik dia tidur ni kita dengar kat telinga. Punya lama belajar dengan dia. 4 pagi sampai 11 malam. Betulkan tajwid dia. Fatihah, tayat akhir, beri salam, takbiratul ihram, yang 5 je lah. Selawatan Nabi. 4 pagi mula, mulai. Lepas subuh dah mula lah. Pukul 10 aja, sebelah kelas tu ada koperasi. Pergi koperasi.
Dek, ada minyak kapak. Oh, dia kata pagi ni minyak kapak dah habis pukul 9. Mana nak habis pukul 9 yang datang tu. Paling muda 40 tahun. Ada budak tapi dia datang lah. Imam tapi dia 20 lebih. Paling tua 88. Mana minyak kapak tak habis. Pukul 10 kelas baru minyak kapak dah. Minyak subuh dah pening lah. Apa tu, kenangan lah. Ambil belajar kursus imam 3 hari. Okey, cukuplah. Cepat. Tumit dekat belakang garisan. Jadi kalau kita tak lulukan saf, tak sempurna solat. Rasulullah kata rapatkan saf supaya Allah rapatkan hati kamu. Sampai rapat tak boleh, kurang-kurangnya luruskanlah. Dia luruskan saf, rapatkan saf, betulkan saf. Dia 3. Luruskan maknanya, kalau saya dah Umar dulu dia ambil pedang, dia buat garisan. Dia pedang, dia buat garisan. Dan Umar dulu dia tolak dengan kayu, maknanya depan-depan tolak belakang. Baru dia sembahyang. Itu luruskan saf. Sawu tubuh pakum tadilu. Betulkan saf. Betulkan saf maksud apa? Apa maksud betulkan saf? Satu lurus, satu rapat, satu balance your saf. Balance. Kalau sini dah penuh, orang yang pertama duduk tengah, orang yang kedua duduk kanan, orang ketiga duduk kiri, orang keempat duduk kanan, orang kelima duduk kiri. Jangan saf kedua, orang pertama duduk tengah, orang ketiga, keempat, kelima dia masuk dari pintu ni, duduk sini. Ini dah kosong. Itu tak apa tu. Itu makro. Kenapa? Saf tak balance. Balance ni maknanya seimbang lah. Balance your saf. Balance. Baru jalan tu betul. Kereta kau tak balance, tak buat alignment, steering tegak, tapi nak bongkang Kenapa? Tak balance. Balancing tak buat, alignment tak buat. Tu dia katakan balance your saf pun. Kalau sini seorang, sini seorang, orang keempat datang, afdal dia belah kanan dulu. Lepas tu dia datang ke sini. Kadang-kadang orang datang pintu sini, pintu ni orang tak masuk, dah kunci, dia terempik sini penuh, ni kosong. Ini makro. Kenapa? Tak balance. Okey. Dah kot. Dah lah korang orang lain kat rumah ni, abang-abang ni nak balik. Solat fardu. Solat kita ada zikir. Ha? Dan Nabi dah khususkan zikir istighfar 3 kali. Dari 10 kali tu kan. Allah Madinah kali. Katalah kita nak buat zikir derajat lain. Dia yang elok tu yang itibak pada Rasul. Itibak pada Rasul. Rasulullah ni dia baca istighfar, dia baca Allahumma salam kan, dia baca kan. Kita biasa baca lah. Kalau nak zikir lain, kena baca zikir dulu, yang paling bagus lah. Sebab tu makmum makruh bangun selagi imam tak bangun. Kalau kita nak bangun, dia dah doa kan, walhamdulillah rabbil alamin, kita dah bangun, tengok dia dulu. Dia dah bangun, baru kita bangun. Kalau dia belum kita bangun, hukumnya makruh. Sebab tu jangan buat yang macam biasa orang suka buat lah. Bila salam ni, dia bangun ke sunat. Kecuali kita ada urusan, kita nak kena balik cepat ni, ada hal ni, nak kerja ni, takut jam, tak apalah. Ini kadang-kadang jadi kebiasaan. Imam bagi salam, dia bangun di belakang, dia sebelah sunat. Makruh dia bangun. Kenapa makruh? Imam belum bangun. Kalau kita bangun, tak ada hal, kita bangun je. Kita lawan apa? Lawan imam lah. Nampaklah kalau orang dalam majlis protokol kan, kalau orang terhormat dia dipanggil untuk pergi ke berucap kan, dia bangun. Nampak tak orang sebelah buat apa? Bangun. Kenapa bangun? Respect ni Tan Sri, pemimpin, betul tak? Bangun. Itu dalam majlis protokol pun ada respect merespect, betul tak? Kakak pondok kan, kalau guru datang mengajar, nanti kita nampak ramai orang bangun.
Saya dulu masa saya ikut kelas Babail sepanjang, dia ada buat kelas 1 hari suntuk dekat Masjid UKM. Orang dah duduk lah. Dia datang pukul 8, dia datang dengan pembantu dia 2 orang datang. Dia masuk je, saya tengok orang tak bangun. Saya bangun, saya berdiri. Bila saya berdiri, nampak orang belum berdiri. Tak apalah, kita orang tua, kita mulalah. Budak-budak tak faham, kita berdiri. Baru orang berdiri. Kenapa? Kita tengok guru kita, dia bangun, tak wajar untuk kita duduk. Kita bangun, dia masuk, dia duduk je, kita duduk. Macam mahkamah, pernah masuk mahkamah tak? Dan sama tak kalau mahkamah? Saya pernah kena duduk sama mahkamah. Bawa motor tak ada lesen. Kena sama mahkamah. Dulu cerita lama ni. Tak apa juga. Sebelum bicara, polis ada bagi ceramah. Okey, dia kata, awak semua ni kesalahan trafik 40 orang, sesi pagi. Hakim masuk, awak semua kena bangun. Hakim duduk, baru awak duduk. Kalau tidak, awak boleh ditangkap oleh hakim, didakwa awak menghina mahkamah. Wah, saya kata, wah, macam apa? Itu macam kata. Bila masuk je, hakim masuk, ada satu yang penjaga mahkamah tu, bangun. Saya cakap, selamat pagi cikgu. Bukan itu. Bangun. Hakim tu dia duduk, dia tempat tinggi, yang pakai rambut palsu. Rambut palsu dia keting tu. Duduk, baru duduk. Lepas tu pendakwa raya panggil. Itulah. Awak ni nama sekian-sekian betul, IC dia sekian betul. Awak ni naik motor tak lesen, mengaku. Nanti hakim tu yang kat tinggi dia cakap, okey, ada apa-apa dah cakap, sebelum jatuhkan hukuman, boleh raja dah. Boleh raja. Kita cakap, tuan, minta kurang denda. RM80 boleh? Boleh, aku bayar dah. RM80. Denda RM80. Pergi bayar kat kawasan sebelah. Dah, balik. Orang kedua pula. Berapa? 100 boleh? Tuan, RM80 dah, nak ramai. RM80 dibayar. Dia pun malas muka kita. Tak tengok muka kita pun. Dia sini. RM80 boleh? Boleh. Orang kedua, sebut. Berapa? 60 boleh? 60. Itu lah. Dia nak lepaskan kes lah. Nak tutup file lah gitu. Tapi kena bangun. Lepas tu, dalam solat jemaah, imam tak bangun, kita bangun makruh. Hukum dia makruh. Bukan salah. Dia tak mencacatkan jemaah, tapi hukum dia makruh. Lepas tu kalau imam zikir, kita baca zikir. Tapi imam jangan zikir panjang sampai pukul 8. Subhanallah walhamdulillah. Kesian dekat makmum ni. Nak pergi pasar, nak beli daging. Di beratur ramai ni, beli daging tadi. 50 orang ni beratur. Ni balikkan dah habis tadi. Dekat batu 14 ada, batu 12 ada, dekat batu 8 ada, dekat 9 depan sikit tu ada. Okey. Dah kot, dah. Dah lah Minggu depan raya ada kelas ke tak ada kelas? Cuti. Minggu lagi satu lah. Nak sambung online tak? Ni PKP kalau tak tahu, sambung saya sambung. Kalau tidak buat online daripada masjid. PKP tak tahu lah macam mana. Tiba-tiba aku tak tanya korang lah. Aku tanya orang ini. Diorang kata sambung dia. Perempuan tak ada masuk masjid lagi. Korang perempuan dia diam. Dan setelah rumah kita sambung. Tapi kalau tak sambung pun saya sambung lah. Saya nak ajar ni online ni ramai ni ada 70 orang sekarang. Kita sambung lah insyaAllah. Nanti bagi jadual lah Okey, cukup lah. Dah terlebih ni pukul 10. Tak apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Teruskan ibadah sampai ujung usia hujung Ramadan. Jangan kata orang kata ibadah dah lepas, semak ibadah tak boleh. Teruskanlah. Wabillahi alam, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mak yang satu dah tak?